Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini Google Meet agak bermasalah sikit, jadi cikgu akan buat video ni dan cikgu akan letakkan dalam YouTube sebagai panduan untuk kelas kita minggu ni. Okey, minggu ni kita nak tengok satu konsep. Konsep dia mudah sahaja. Kita nak tengok satu lagu daripada Slam iaitu Kembali Merindu. Kita dengar sedikit daripada klip lagu ni. Okey, sebentar. Okey, baik. Jadi inilah satu lagu daripada kumpulan Slam iaitu Kembali Merindu nama dia. Okey, jadi anda dah biasa dengan kod-kod yang kejap sebentar, mana pula kamera. Okey, anda dah biasa dengan kod-kod di sini A minor, F, G kan. Ini kod yang berhampiran dengan kita punya nut Okey, ini nut. Okey, jadi kat sini. Ini ialah open chord nama dia. Okey, jadi C, A minor, F, G, D minor, E minor, ini semua ialah open chord Okey, tapi kita boleh dapat sesuatu daripada chord ni terutamanya chord D, chord A major dan juga E major. Termasuklah variation dia iaitu A minor dan juga E minor. Okey, jadi apa yang kita boleh dapat, kita cuba tengok daripada lagu ni. Okey, kalau kita tengok lagu ni, dia gunakan chord, dia banyak gunakan chord sharp sharp dan juga okey, tengok ni dia ada G sharp, A sharp, G sharp. Okey, kalau macam intro ni G sharp. Macam mana kita boleh dapatkan? Kita boleh dapatkan ni melalui kita punya scale. Kalau kita tengok, alamak, piano tak boleh tengok. Kalau kita ingat lagi, C nak pergi D, dia ada key hitam betul tak? Kemudian D nak pergi E ada hitam. Kemudian E nak pergi F tak ada. E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B tak ada hitam. B tu pergi C Jadi maksudnya dia ada dekat tengah-tengah tu ada semitone. Dekat mana kita nak letakkan di sini? Okey, kita ambil chord A major. Ni dan kita petik 3 sahaja. Ini ialah A major. Okey. Konsep dia ialah kalau A major kita naikkan setengah half step, dia akan jadi B flat ataupun A sharp. Jadi kita cuma tolakkan ke depan. Ini ialah dia menjadi satu chord B flat. Kemudian kalau B flat kita separuh, dia pergi ke depan satu langkah, dia akan jadi B. Dan seterusnya. Dia pergi sini, dia akan jadi C. Dengar tak? Antara 3. Okey, kemudian sama juga C sharp, D, D sharp, E. Okey, ini ialah nama chord bar. Okey, kita sama juga kalau kita letak A minor, kita pergi depan dia B flat minor, kemudian dia jadi B minor, kemudian jadi C minor, C sharp minor, D minor. Okey Okey, jadi tapi kita tak boleh main 3 string saja ni kat sini. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu barkan dekat belakang dia. Okey, sebagai contoh kita ambil yang paling mudah sekali, B flat. Okey, B flat ini A. B flat kita pergi half step ke depan, satu langkah. Okey, ni.
ini B flat. Jadi kalau kita nak mainkan B flat, kita kena tutup kan. Diibaratkan kita menggunakan capo dekat sini Kalau kita kepit capo kat sini, kita main kat sini, ini ialah B flat. Okey Jadi kita tak payah gunakan capo, kita gunakan jari sahaja. Kita tutup fret pertama dan kita letak 3 jari bentuk seperti bentuk A major tu, kalau nampak. Okey, ini ialah B flat Okey, ada satu cara yang agak lebih memudahkan, iaitu kita cuma tekan yang bawah ni sahaja. Dengan syarat kita tak petik yang atas lah. Okey, ni macam ni. Sama juga, kalau kita tukarkan bentuk dia jadi macam A minor, dia akan jadi B flat minor. Okey Jadi ini ialah chord bar. Kalau kita tolakkan ke depan lagi, dia akan jadi B minor. Ini B flat minor, B minor. Pergi sini jadi C minor. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat chord yang digunakan ni, dia ada gunakan C minor Jadi sama ada boleh main tone macam ni, ataupun kalau macam lagu slam ni, kita cuma letak dekat bawah sahaja macam ni. Okey. Okey, kemudian yang kedua ni, tengok ni, A sharp ataupun B flat. Okey. Kita boleh sama ada gunakan dekat sini, ataupun kita boleh gunakan A sharp. Kalau kita kira E atas ni, E, F sharp, F, G, G sharp, A sharp. Jadi dekat sini. Okey, kalau kita tengok yang atas, kalau bawah bentuk dia seperti A major, yang atas bentuk dia seperti E major. Jadi ini ialah, kalau kita petik, sama juga konsep dia, kita petik 3 ni. Ini ialah E, ini ialah F sharp, ini ialah F, E, F, F sharp, kemudian G, kemudian G sharp, ini ialah A, ini ialah A sharp. Okey, kalau kita tengok bentuk di sini, ini seperti bentuk E major dekat open chord Okey, cuma kita barkan dekat belakang dia, dan kita sama ada kita boleh barkan seluruh ni, ataupun kita boleh tekan macam F tanpa memainkan string atas. Okey, jadi kalau kita tengok balik lagu ni. Okey, Kembali Merindu ni, dia mula C minor. Okey, kemudian yang bawah dia D sharp. D sharp. Sama juga konsep dia. Kita cari D. D ialah sini. Jadi D sharp ialah satu langkah ke depan. Okay, jadi kalau kita tengok lagu ni, C minor, A sharp, D sharp, dan dia kembali kepada C minor Jadi kat sini konsep dia ialah ni. Okey, ini C minor. Kemudian kita pergi pada A sharp. Sama ada A sharp sini, ataupun kita boleh main kat sini. Okey, kemudian D sharp. Okey, D sharp dekat sini. Okey, jadi disebabkan dia dekat sini, lebih baik kita ambil A tadi, A sharp yang dekat sini, supaya kita boleh turunkan sahaja, berbanding dengan awak main ni kan. Lebih baik awak main daripada C minor. Nampak? Dia berada dekat kawasan yang sama, cuma atas dengan bawah sahaja Okey Jadi itu ialah konsep dia. Kita kira fret ni especially tali yang 1 dengan 2 ini kita kena tahu dekat mana scale dia. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini, ini tali nombor 5, fret nombor 5, ini ialah D. Jadi bila kita tekan, kita buat bentuk macam A, macam A major, dia menjadi D major. Nampak? Bunyi dia akan jadi sama. Okey, kalau yang atas ni, ini ialah A, yang atas bentuk macam E
Yang bawah bentuk macam A. Okey, jadi E kita letak dekat 5. 5 ni A. Kita buat bentuk E major kat depan dia. Dia ialah A major. Okey, jadi itu ialah lesson untuk hari ini. Kamu kena practice dan kamu kena ingat dekat mana position supaya kita boleh buat cari chord-chord yang pelik-pelik ni dengan lebih mudah. Ini baru minor dengan major untuk sharp dan juga flat. Kalau flat pun sama juga. Flat kita reverse ke belakang saja. Sebagai contoh, A flat ini ialah A. A flat ialah dia sama ada dia tulis G sharp ataupun A flat. Okey. Jadi kamu teruskan berlatih. Kamu biasakan penjarian dengan keseluruhan fret. Sebab gitar kamu ni gitar yang panjang, fret dia sampai berapa ni? Ni sampai 20. Kalau gitar elektrik, fret dia sampai lagi banyak tu. Okey. Jadi kalau kamu tengok dekat mana-mana persembahan orang bermain gitar elektrik, mereka akan main dekat bahagian dalam. Mereka menggunakan chord bar dan jarang sekali bermain dengan open chord. Okey, jadi teruskan berlatih. Jika ada sebarang masalah boleh mesej cikgu. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa latih lagu projek kamu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.